Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Bersama dengan saya lagi Dai Hilman dalam rancangan Tanyalah Ustaz, Detik Muhasabah Biar Tahu Jangan Keliru. Apa khabar semua penonton-penonton, sahabat penonton? Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita kesihatan dan juga kesihatan ini dapat kita amalkan untuk beribadah kepada Allah SWT. Buat ahli keluarga kita yang mungkin hari ini dalam kesakitan, kita doakan kepada mereka, Allah memberikan mereka kesihatan dan kesembuhan kembali sedia kala dapat bersama dengan ahli keluarga. Baiklah, Tanyalah Ustaz, Detik Muhasabah. Ketika di dunia ini dilanda wabak COVID-19, inilah masanya untuk kita semua bermuhasabah dengan pelbagai ujian. Baiklah, penonton-penonton, kita masih lagi bersecara langsung di TV3 dan juga TV9. Jadi terus setia dengan rancangan Tanyalah Ustaz sebab kita akan merungkai kekeliruan dan juga kita akan bincangkan topik-topik yang mana menjadi tanda tanya kepada kita selama ini. Jadi baiklah, sebelum kita bawakan topik kita pada pagi ini, suka untuk kita mulakan pagi kita ini dengan statistik, iaitu apakah yang berlaku, bagaimanakah ataupun apakah yang berlaku dalam keadaan hari ini ketika umat Islam dilanda COVID-19 ini, Malaysia dilanda COVID-19, apakah statusnya. Jadi baik kita lihat paparan video di kaca TV. Jadi jumlah kes keseluruhan 5,072, kes baharu ada 85, alhamdulillah. Kes yang masih dirawat 2,342 dan alhamdulillah kita nampak kat sini kes sembuh 2,647 termasuk 169 kes yang baru. Dan duka cita kita ada 1 kematian dan juga jumlah kematian kita adalah 83 orang. Jadi mudah-mudahan Allah SWT mengangkat wabak COVID-19 ini dan mudah-mudahan kita dapat memberikan kesembuhan kepada diri kita dan juga sahabat-sahabat kita yang terkena wabak ini. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Jadi baiklah, tajuk hari ini sangat dekat dengan kita, dengan wabak COVID-19 ini, iaitu kita membicarakan kesempatan dalam kesempitan. Satu tajuk yang mana hari ini ramai orang ambil kesempatan dalam kesempitan berlaku. Jadi tak lain dan tak bukan, hari ini kita akan bicarakan tajuk ini dengan Al-Fadil Ustaz Halim Dian. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Sihat Ustaz. Allahu Akbar, cantik menawan senyuman. Macam mana perjalanan ke sini Ustaz? Alhamdulillah, tak ada apa-apa lah tadi. Tak ada Roblox semua, tak ada lah. Roblox tak ada, cuma jalan gelap sikit. Highway gelap sikit, dia tak pasal lampu. Baik. InsyaAllah, penonton-penonton, sebelum kita mula, suka tu saya ingatkan, sekiranya ada soalan, boleh terus hubungi kita di talian 1888 1677 ataupun boleh WhatsApp kami di talian 011123364880 ataupun terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3 untuk bertanyakan soalan. Seperti biasa, di ruangan siaran langsung Facebook kami, penonton-penonton boleh menekan butang kongsi bagi manfaat kepada sahabat-sahabat kita di rumah. Jadi inilah peluang yang terbaik untuk kita gunakan sesama ahli keluarga, yang ibu, yang ayah, boleh kejutkan anak-anak, sama-sama kita mengambil kesempatan untuk menuntut ilmu sama-sama pada pagi ini. Jadi insya-Allah Ustaz, baik. Sebagai mukadimahnya, kita nak berceritakan lagi mengenai orang kata apa? Tajuk kita itu kesempatan dalam kesempitan. Tapi sebelum itu, kita nak tengok satu lagi roll video yang mana disediakan oleh pihak penerbitan untuk kita sama menghayati insya-Allah. Baik. InsyaAllah itulah dia sedikit sebanyak VT yang mana kita dapat lihat, iaitu ramai di antara kita rupa-rupanya ramai ambil kesempatan dalam kesempitan apabila berlakunya pandemik ini. Ustaz, sebagai mukadimah Ustaz, apa yang kita bicarakan mengenai Ustaz dah nampak, mana kata ada orang yang jual dari segi orang kata minta izin dengan sanitizernya dengan harga yang melambung, kadang-kadang dengan face mask dengan harga yang mahal. Jadi bagaimana ni Ustaz? Boleh Ustaz sebagai mukadimahnya Ustaz boleh ceritakan sikit? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih pada Da'i Hilman yang bersama saya pada pagi ini rancangan Tanya Ustaz, dan kepada sedang penonton yang berada di rumah stay at home, insya-Allah ya, kita jaga kita, dan insya-Allah mudah-mudahan kita akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada musibah wabak COVID-19 insya-Allah. Dan pada pagi ini kita sama-sama nak mendengar ataupun kita nak berkongsi ilmu untuk menjadikan sebagai suatu tauladan, sempadan, begitu juga pengajaran ya, untuk segenap lapisan yang ada di rumah. Nampak ni ada yang ayah-ayah, ada yang mak-mak, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik dalam musim PKP ni. Jadi di sini pun kita mengambil kesempatan untuk apa? Iaitu untuk sentiasa kita berfikir. Dan disuruh oleh Allah dalam Quran, afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Mengapa, kata Allah, kamu tidak memikirkan? Mengapa kamu tidak memikirkan dengan akal kamu? Ertinya apa dia? Bila berlakunya wabak COVID-19 ni, tuan-tuan sekalian, kita lihat terlalu banyak hikmah ya. Kalau kita nak congkil, kita nak kalau kita katakan nak mengkoreksi, banyak pengajaran yang kita boleh dapat. Pengajaran bagi orang biasa, pengajaran bagi pemimpin, pengajaran bagi orang yang berada di sekolah di universiti, pengajaran bagi orang yang duduk di badar di kampung. Maknanya bila berlaku satu wabak ni, semua macam seolah-olah terbongkar suatu perkara yang kita tidak lihat ataupun yang kita tak terlintas. Rupanya inilah yang disebut sebagai hikmahnya dengan kuasa dan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada pagi ini insya-Allah yang kita nak kongsi, yang kita nak bicara, tajuk yang disebut oleh Da'i Hilman tadi, kesempatan di dalam kesempitan ya. Da'i ya. Kita nak berkongsi apa yang dimaksudkan kesempatan di dalam kesempitan. Artinya, satu, ada golongan yang mengambil kesempatan. Yang kedua, ada golongan yang dalam keadaan kesempitan. Jadi ada orang yang disebutkan tadi yang mengambil kesempatan. Yang ni disebut take advantage. Take advantage of others. Mereka ni mengambil kesempatan terhadap orang yang lain. Ataupun kita katakan take opportunity with difficult people. Lebih kurang dah Iman pagi ni kita nak fikir sikit. Ya, banyak begini. Maknanya mengambil peluang di atas kesusahan, kesempitan. Masyarakat yang sedang dilanda ataupun dalam bentuk global lah, pandemik ni, maknanya bersifat yang cukup luas. Jadi bukan kata di dalam negara saja, ya, di luar negara macam-macam hari ini orang mengambil opportunity, peluang ataupun kesempatan tadi. Maka di antara yang disebutkan sedikit oleh Da'i Hilman, yang dikatakan kesempatan itu kita melihat di peringkat awalnya sudah tentulah pada orang yang nak untung kepada duniawi. Yang ini yang disebut ya. Siapa dia? Pengusaha. Itu kemudian lagi peniaga. Ya, jadi maknanya orang yang lihat peluang yang boleh mereka ambil. Inilah waktu yang mereka nak mengaut keuntungan. Mereka nak ambil sebanyak-banyaknya, iaitu mengumpulkan harta kekayaan. Tetapi ingat, ada perkara yang ditegah oleh syarak bagi orang Islam, ya, ada perkara yang tidak dibolehkan oleh Islam. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 29. Tuan-tuan boleh tengok Al-Quran, boleh tengok dalam Muslim Pro, di dalam handphone dan sebagainya. Kita boleh tengok surah An-Nisa pada ayat yang ke-29. Apa firman Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takunu tijaratan an taradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Apa maksud dia? Sadaqallahul azim, kata Allah. Baik, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan ataupun dalam maksud kata yang lain menggunakan, ya, iaitu harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang batil, yakni dengan jalan yang menipu, dengan jalan yang menindas, ataupun dalam kata lain dengan jalan yang tidak syar'i.
Kemudian kata Allah, kecuali yakni dengan dia menjalankan suatu perniagaan, urusan perniagaan jual beli yang dilakukan secara yang disebut yakni secara sama-sama meredai, iaitu daripada penjual dan juga pembeli. Baik, kemudian di antaranya kata lagi Allah, janganlah kamu berbunuh-bunuh di antara kamu sesama sendiri, sesungguhnya Allah sentiasa mengasihi diri kamu. Baik, kita lihat surah An-Nisa tadi ayat 29. Ya, maknanya Allah larang sama sekali la ta'kulu amwalakum bil batil. Ya, tuan-tuan sekalian, maknanya Islam ni meletakkan sesuatu yang indah. Innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah Ta'ala itu baik, maka Allah tak terima, tetapi Allah hanya menerima sesuatu yang kita lakukan, termasuk urusan tadi da'i. Dan tuan-tuan sekalian yang sedang kita hadapi wabak ini, memanglah macam-macam orang nak ambil kesempatan. Kesempatan ni bukan kata buat urusan jual beli da'i, tapi macam-macam kesempatan orang dah mereka dah nak buat cucuk. Ya, cucuk Covid ya. Allah, cucuk corona pun ada macam-macam dah. Ini pun di antara yang orang ambil kesempatan. Ni pula macam-macam kuih raya Covid-19 pun ada pula orang nak dah, mereka dah nak menjual online ni. Itu pun dia juga kan. Jadi kesempatan ni general umum. Ada kesempatan yang bagus. Maknanya kesempatan yang kita dalam keadaan PKP, Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Jadi kesempatan yang ada yang baik, maknanya kita buat majlis tadarus umpamanya. Ya, khatam Quran sekali. Kita ada banyak WhatsApp group. Ada yang da'i 100 WhatsApp group, ada yang 50. Penat kadang-kadang kita. Yalah, dalam tu ada 256 maksimum. Kalau kita katakan 200 orang ataupun 100 orang, sehari kita boleh khatam berapa kali? Kita kumpulkan. Contoh, yang tu pun kita boleh katakan ambil kesempatan. Tapi kita fokus tadi. Kesempatan yang disebutkan tadi, kepada golongan yang disebutkan tadi, orang yang dalam keadaan penderitaan. Disebut kesempitan, ni orang yang susah. Yang disebut difficult people. Mereka yang dalam keadaan yang betul-betul ditimpa ujian oleh Allah. Dalam keadaan mereka dilanda dengan wabak COVID-19. Ya, dalam keadaan suffering. Jadi kalau sekiranya orang yang beriman tadi kepada Allah, mereka akan melihat kesempatan yang nak diambil, yakni dengan banyak membantu menolong. Itu yang sebenar. Itu yang diletakkan oleh Islam. Kalau sekiranya jualan barang-barang itu kalau boleh kita ambil untung pun, tetapi janganlah kita ambil untung sampai peringkat untung yang gila kita kata. Tidak ada langsung human, tidak ada kemanusiaan, manusiawi dah tak ada. Sebab dia tahu macam mana pun orang akan beli emas. Dia jual dengan harga RM3 contoh da'i. Dulu sebelum pihak kerajaan standardize dia menetapkan harga yang kita kata RM1.50. Oh, ada yang berapa da'i? RM3. RM3 tuan-tuan. RM3 satu mas. Oh, RM3 satu mas ni benda yang kita pakai tu sekejap aja. Tak munasabah. Sedangkan sebelum Covid ni emas tu harga berapa? 8 kupang kot. RM1 lah kita katakan. Tiba-tiba dijual dengan harga RM3. So, kita kata apa tujuan? Tak lain tak bukan balik tadi. Ini yang mereka mengambil kesempatan di atas kesempitan orang. Sedangkan yang kita nak membantu dalam keadaan semua pihak hari ini. Pihak kerajaan, swasta, dan kita juga perlu menerima suatu dengan qada dan qadar. Kita kena redha. Maknanya bagi orang yang ada kuasa satu, kemudian bagi orang yang meniaga, hendaklah mereka ada bertimbang rasa. Hendaklah mereka meletakkan suatu di neraca keadilan. Adil maknanya letakkan suatu pada tempat. Tapi kalau kita silap letakkan apa yang kita lakukan urusan hidup, maka kita boleh terjerumus ke arah perkara yang disebut sebagai perkara yang zalim da'i. Sebab itulah Allah sebut di dalam Al-Quran, di dalam surah Hud ayat yang ke-12, firman Allah, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Allah bagi amaran, jangan kamu cenderung, jangan kamu terlibat, jangan kamu bersekongkol dengan mereka yang melakukan kezaliman, penindasan. Sebab maka disebabkan apa yang kamu lakukan itu, yakni bentuk kezaliman, fatamassakumun nar. Allah kata kamu jangan lakukan, kenapa? Boleh menyebabkan kamu disambar oleh api neraka. Nampak? Ini amaran keras Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita rasa untung, tapi dalam keadaan tadi kita menindas, kita buat zalim,
bahkan ada pada unsur penipuan. Umpamanya contoh, dia beli emas dengan harga 50 sen. Bayangkan dia untung berapa banyak. Dia jual 3 ringgit satu emas sedangkan dibeli 50 sen. Tidakkah ini suatu bentuk penindasan dan kezaliman? Tidak salah nak meniaga, nak untung 100%. Tetapi jangan sampai keadaan yang sekarang semua sedia maklum. Yang patutnya kita bantu da'i daripada orang yang kaya, bantu orang yang miskin. Perlu dia hantar mesin pernafasan, beli sebiji harga 100,000, korporat umpama. Ini satu kita kata tindakan yang cukup mulia di sisi syarak. Maka inilah yang patutnya kita bantu, tetapi bukan kita take advantage, bukan kita take opportunity, ambil peluang dan ambil kesempatan di atas kelemahan ataupun di atas kesengsaraan, kesusahan yang dikatakan tadi masyarakat, manusia dan seumpama dengannya. Kerana itulah Islam meletakkan kesempatan yang kita boleh ambil, kesempatan yang membawa kepada keuntungan dunia dan juga di akhirat, tetapi jangan kita mengambil kesempatan untuk hanya duniawi semata-mata. Kerana itulah kesempatan kalau kita ambil untuk negeri akhirat juga, kita banyak memikirkan. Kita nak bantu orang yang susah, kita nak bantu orang yang dalam keadaan derita, kita nak bantu orang yang dalam keadaan sedang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebab ada orang yang susah, ada orang yang derita, ada orang yang miskin. Maka renung-renungkanlah. Mudah-mudahan pada pagi ini kita jangan tergolong daripada kalangan orang yang mengambil kesempatan di atas kesempitan. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Penonton-penonton, orang kata apa, dalam kesempitan kita ni ada keuntungannya. Keuntungannya apabila dalam kesempitan kita ambil kesempatan untuk tadarus, untuk bersedekah, macam Ustaz cakapkan tadi, melakukan amal kebaikan. Itu yang terbaik sebenarnya. Saya nak bacakan satu soalan daripada Facebook, daripada Nur Afifah. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah golongan sebegini yang mengambil kesempatan dalam kesempitan ini termasuk dalam golongan orang yang melakukan dosa? Apakah ianya dosa kecil ataupun dosa besar? Dan apa pula pelaksanaan hukum, iaitu hukuman bagi golongan sebegini dalam undang-undang Islam? Mohon pencerahan, terima kasih. Soalannya mudah Ustaz. Ya. Adakah orang yang melakukan kesempitan dalam kesempatan ini adalah orang yang melakukan dosa? Dan juga dosa ini dosa besar atau kecil? Dan apakah hukuman Ustaz sekiranya dosa? Kalau kita melihat peniaga-peniaga umpama contoh, mereka perlu ada etik. Etik ni maksudnya etika, akhlak perniagaan perlu ada. Kalau sekiranya kita lihat keuntungan daripada hasil perniagaan itu, maka kata seorang ulama Imam Abu Ishaq dalam kitab Al-Muhazzab, sesungguhnya kata Imam Abu Ishaq, untung perniagaan ni kita boleh ambil sama ada kita ambil sama dengan harga modal, tapi tak ada orang peniaga nak sama dengan harga modal itu yang dia dapat. Tapi kalau kita dapat buat macam tu, maknanya dalam musim wabak ni, COVID-19 ni memang rahmat bagi dia, sebab langsung dia tak fikir nak untung, maknanya dia nak hanya membantu. Dan Imam Abu Syirab menyatakan perniagaan juga boleh ambil untung 100% umpama contoh. Kita boleh ambil keuntungan 100%. Kenapa? Kerana Nabi tidak melarang. Ketika mana seorang sahabat namanya Urwah, Nabi beri 1 dinar dan Nabi kata kamu pergi beli seekor kambing. Kemudian dibawa balik 2 ekor kambing. Rupanya tuan-tuan sekalian, 1 dinar boleh dapat 2 ekor kambing. Mungkin barangkali orang yang jual tu niat nak sedekah sikit kot lah. Lebih kurang gitulah. Jadi dia balik cerita pada Nabi, dapat 2 ekor kambing ya Rasulullah. Jadi 1 ekor kambing lagi tu Urwah ni pergi jual dan dapat harga 1 dinar. Maknanya untung 100% dalam hadis Bukhari tadi. Maka Nabi tidak larang, Nabi tidak tegah, tak ada masalah. Dan begitu juga kalau kita lihat anak kepada Zubair Al-Awwam. Zubair Al-Awwam pernah membeli satu tanah di hutan dengan harga lebih kurang lebih kurang dalam 700,000 dirham. Kemudian anak Zubair Al-Awwam yang bernama Abdullah, bila mana ayahnya meninggal dunia lalu dijualkan dan dia dapat keuntungan 1,600,000, lebih kurang dalam berapa kali ganda, 9 kali ganda lebih kurang gitu keuntungan yang daripadanya. Maka itu pun menyebut bahawa sungguhnya tidak dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Imam Abu Syab menyatakan sama ada kita ambil untung yang sedikit ataupun untung yang banyak ataupun ambil harga modal sahaja.
maka itu tidak menjadi masalah. Tetapi bila mana kita meletakkan suasana kita sekarang ini dalam keadaan kondisi, maknanya sedang kita ditimpa wabak. Bagi orang yang macam ni, dia fikir aku ni nak ambil untung yang banyak. Nampak? Dia tengok walaupun margin tak tinggi tapi volume tu, orang ramai ni, masyarakat ni. Kalau kita berapa ramai? 30 lebih, 30 juta lebih dah tuan-tuan sekalian. Semua orang nak pakai mask. Contoh tadi kata tadi. Jadi dia pula menaikkan harga. Maknanya dia nak kaut keuntungan ni dalam keadaan dia ni tidak berlaku adil. Maknanya keadaan sekarang ni yang katakan tadi, sedang orang dalam keadaan miskin, orang dalam keadaan susah, merana, sengsara. Dia mengambil kesempatan dengan niat tadi nak untung yang berlipat ganda. Maka ini syarak tidak membenarkan. Bila disebutkan tadi apa hukum, maka Allah menyatakan dalam surah Hud tadi, fatamassakumun nar. Maka disebabkan kamu beramal dengan muamalat yang disebutkan tadi, kamu boleh dihumban masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan kamu mengambil kesempatan, dan kamu bukan kata mengambil kesempatan saja, tapi dalam tindakan kamu menindas orang-orang yang sepatutnya kamu bantu. Itu maknanya dia patut membantu dai. Tuan sekalian, tapi tidak berlaku. Sebalik dia mengambil kesempatan. Kalau sudut hukumnya, maknanya orang yang mencuri syariqah dia kena potong tangan. Tapi kita nak kata dia mencuri ke tidak? Maknanya dia sudah melakukan suatu penipuan, penindasan di dalam perniagaan, ada unsur gharar umpamanya, ya. Tagrir maknanya orang ni orang yang ada melakukan penipuan, kemudian dia tindakan yang nak merugikan orang. Yang bila mana dia berjual beli, maka dia selaku pengusaha, dia jual barang tersebut, maka dia hanya sahaja nak untung, biar orang lain yang rugi. Artinya maknanya kalau hukum dia fiqahnya disebutkan tadi, orang ni orang yang melakukan perkara pendustaan dan penipuan. Dari hukum takzirnya itu pihak pemerintah lah yang akan menentukan bagaimana mereka ini disabitkan dengan kesalahan enactment seumpama dengannya. Terima kasih Ustaz. Pada kata jelas dalam kehidupan kita ni, nak ambil keuntungan berlipat kali ganda pun tidak ada masalah. Cuma dalam keadaan COVID-19 ini tidak berapa kena. Jadi mungkin kita berehat seketika Ustaz. Penonton-penonton, saudara terus duduk di rumah. Dakwah, biarlah tanyalah Ustaz teruskan. Biar tahu, jangan keliru. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal judham wa min sayyi'il asqam. Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam Tanyalah Ustaz. Detik detik muhasabah, biar tahu jangan keliru. Ustaz, makna kata dalam sekarang ni orang kata apa-apa saja kita buat mesti dalam keadaan kita dalam detik muhasabah. Jadi Ustaz, sampai kita orang kata nak bercerita lagi mengenai tajuk kita kesempatan dalam kesempitan ini, saya nak bacakan satu soalan daripada Mazni Hasan daripada Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi Astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan dai serta kru-kru yang terlibat, sekiranya seseorang itu kerjanya sebagai penghantar makanan atau barang-barang keperluan, ini terlibat dengan sahabat-sahabat saya semua Ustaz, pasti ada charge yang dikenakan ke atas perkhidmatannya. Adakah charge yang dikenakan itu boleh dianggap sebagai mengambil kesempatan atau kesempitan atas orang lain? Mungkin charge yang dikenakan ke atas barangan itu tinggi sikit dari harga pasaran. Mohon pencerahan Ustaz, terima kasih. Mana kata jelas kat Ustaz. Orang kata sahabat-sahabat kita yang dengan istilah runner, rider ni, dia menghantar bungkusan dan sebagainya, ambil keuntungan ataupun charge penghantaran. Kadang-kadang waktu macam ni dengan harga yang lebih tinggi sedikit. Jadi adakah ini juga mengambil kesempatan dalam kesempitan Ustaz? Baik, terima kasih yang bertanya dan Ilman. Kita lihat delivery food sekarang ni yang orang kata semakin kencang lah, hebat sekarang, sebab orang memang semua nakkan ataupun keperluan makanan yang mudah, ada yang tak nak masak dan sebagainya. Bila mana runner tadi ataupun dia tak kira lah apa jenis yang hari ni orang order dan dihantar oleh runner tadi,
lalu diletakkan harga, umpama contoh tadi, kalau katalah nasi tu harga dia RM7. Tapi apa dia markup tu, maksud dari kata dia lah kos pengangkutan tadi lah, maknanya minyak motor, kemudian itulah di antara yang dia dapat hasil pendapatan ya. Bila mana dia charge katalah daripada RM7, maka mungkin dia kata satu bungkus nasi ni dia charge 50 sen umpamanya. Jadi kalau 10 bungkus banyaklah dia dapat kan. Artinya tak banyak sangat pun. 50 sen je dia charge ya. Mungkin di situ untuk upah dia, kemudian duit minyak dan sebagainya. Maka adakah boleh? Maka di sini Islam tidak melarang. Kenapa? Macam tu juga kalau orang yang katalah jual apa dia minyak wangi ke ataupun apa-apa barangan, dia punya harga tu katalah dalam harga tu RM10. Harga yang actual price dia RM10. Kemudian dia charge dengan apa dia postage, maknanya kos dia beli pembalun ataupun kotak ya, kemudian apa dia wang pos dan sebagainya, dia letak di situ daripada RM10 jadi contohnya RM12. Adakah RM12 itu sebagai satu dia mengambil kesempatan? Tidak, sebab costing ya, kos yang dia gunakan itu sememangnya apa dia diperlukan. Kalau tidak, macam mana dia nak post ya, takkan dia nak menanggung kerugian. Betul. Sedangkan harga tadi, harga memang dah RM10. Maknanya dia meletakkan harga pos pula lagi RM2 jadi RM12 termasuk wang pos umpama. Macam tu juga tadi. Runner tadi, rider tadi yang pergi hantar makanan ya ke rumah-rumah. Jadi diperlukan apa dia motor, dia ada minyak dan sebagainya. Jadi adakah boleh? Maka hukumnya adalah harus. Cumanya janganlah janganlah kita mengambil kesempatan. Kalau kata harga nasi itu RM7 sebungkus, dia pula charge sama dengan harga nasi RM7. Sedangkan jarak dia hanya lebih kurang 2 km daripada kedai yang dia order tadi nak hantar ke rumah. Itu tak boleh lah tuan-tuan sekalian. Itu nampak sangat. Ini dia katakan tadi, kesempatan yang tak boleh di sini. Tapi kalau sekadar kita ambil 50 sen macam tu lebih kurang untuk satu bungkus, kalau 10 bungkus, kalau 20 bungkus jadi banyak. Itu adalah yang diharuskan oleh syarak. Baik, alhamdulillah, terima kasih. Jadi Ustaz, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut kita punya perbincangan ini, saya nak kita sama-sama lihat paparan di kaca TV, satu video yang kita sediakan. Silakan. Sindiket penipuan dalam talian dikesan menggunakan taktik baharu untuk memberdaya orang ramai bagi membuat satu aplikasi palsu untuk mendapatkan maklumat peribadi mangsa. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Datuk Seri Zakaria Ahmad berkata, pihaknya menerima 6 laporan daripada mangsa membabitkan kerugian lebih RM295,000 dalam tempoh 5 hari. Polis Selangor membuka 144 kertas siasatan membabitkan penipuan jualan penutup hidung dan mulut secara dalam talian dengan jumlah kerugian lebih RM1.5 juta. Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Komersial Selangor, Assistant Commissioner Muhammad Yazid Muhammad Yu berkata, seramai 20 individu ditahan untuk siasatan lanjut. Itulah sedikit paparan berita yang mana menceritakan sedikit penipuan Ustaz dan juga orang kata apa, beberapa orang yang mengambil kesempatan dalam kesempitan Ustaz. Makna kata kita lihat kat sini Ustaz. Dalam isu kita dalam pandemik ini, ramai orang yang masih lagi orang kata tadi, minta maaf, ada ramai keliru, bukan mas gelang mas penutup muka yang kita nak bicarakan, mengambil kesempatan Ustaz. Pandangan Ustaz bagaimana? Bila mana macam saya sendiri baru-baru ni pun ada terkena dengan panggilan scammer. Dia katakan kita ni ada hutang LHDN dan sebagainya, minta transfer lebih kurang RM10,000. Macam-macam. Jadi kita tahu benda tu, kita ada pengalaman dan sebagainya, kita dapat kita mengelak. Cuma Ustaz, pandangan Ustaz mengenai isu ni daripada paparan berita tadi, apa pandangan Ustaz? Baik, hari ini kita lihat bila mana proses modernisasi peringkat global dunia lah kita hari ini, yang kita kata borderless world, memang instant, segala-galanya segera dan cepat. Teknologi yang bergerak, aplikasi yang macam-macam yang dipaparkan tadi, menunjukkan bahawa ini suatu teknologi yang kalau sekiranya bagi kita lah orang Islam, kita nak ambil sesuatu itu yang manfaat untuk kita, untuk perkembangan Islam, untuk kebaikan Islam, maka Alhamdulillah. Tetapi kesempatan hari ini diambil oleh orang-orang yang tertentu ni. Golongan-golongan disebutkan tadi scammer. Allah, bukan kata da'i, saya pun kena baru ni. Dia minta saya RM2,000. Kan? Saya kata, saya tak kenal ni apa dia. Tapi dia tahu kita punya kawan-kawan, rakan-rakan kita itu yang jadi kadang-kadang kita punya hati itu agak lemah juga kan. Kita rasa, oh betul kot kawan aku susah. Cumanya kita tanya sikit-sikit soalan,
Akhirnya kita detect dia ni bukan orang yang sebenar. Maknanya dia scammer. Ini berlaku. Aplikasi ni memang hari ini cukup pantas dan cepat bergerak. Kerana itu bagi orang Islam dididik oleh agama, seperlunya kita bersifat jujur, bersifat benar dan bersifat amanah. Yang katakan siddiq, amanah daripada sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuan kita nak pergi tipu orang? Apa tujuan kita nak bohong orang? Sedangkan Nabi kata, apa yang kamu dapat daripada untung, kesempatan yang kamu ambil tadi pada orang yang kita kata hari ni yang lemah, yang ditindas, yang tertindas dan sebagainya. Jadi kita ambil kesempatan di situ, tak ada apa untung. Untung yang kamu dapat dengan melakukan kezaliman dan harta duit yang kamu dapat itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadisnya, sesungguhnya kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bih. Setiap darah daging yang tumbuh pada badan kamu, kata Rasulullah, daripada punca yang haram, daripada muamalat yang batil, yang disebutkan tadi dalam ayat, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Kamu ambil, kamu makan harta dengan saudara kamu dengan cara yang tidak hak, maka nampak apa yang ditegah oleh Allah dan juga oleh Rasulullah. Sesungguhnya orang yang ambil harta yang bukan hak dia makan banyak mana sekalipun, tidak ada barakah, tuan-tuan. Apa maksud barakah? Ziyadah fil khair. Pertambahan kebaikan. Tak ada. Sebab penipuan. Mana ada berkat? Ya, ada sahabat cerita da'i, tuan-tuan sekalian. Scammer ni, sehari, one day, dia boleh collect 200,000 sehari. Dia boleh tipu orang. Nampak? Ada aplikasi dan sebagainya. Macam-macam taktik, macam-macam dia buat. So, pihak berkuasa nak kejar pun kadang jenuh. Ada satu, kemudian mari lagi satu. Datang lagi satu lagi. Report polis yang dibuat. Banyak dah polis dibuat. Tapi inilah liciknya mereka. Sebab itu, hari ini pula kita sedang dilanda dengan wabak ni. Semua orang nakkan pertolongan bantuan. Jadi bantuan yang datang daripada pihak kerajaan. Ada scammer yang ambil kesempatan. Dia hantar kepada kita da'i kan. Ya, dia suruh kita isi maklumat peribadi, IC, kemudian bank, nombor akaun bank. Yang ni suruh kita kena careful. Tuan-tuan sekalian, jangan terus percaya. Sebab saya pun dah kena dah. Da'i pun dah kena. Ramai orang yang dah kena dah scammer ni. Ini penipuan dalam talian. Ada yang WhatsApp. Ada yang ditelefon. Dia telefon sekejap, miss call je. Saja ni nak menunjukkan bahawa dia tu betul. Tapi bila mana kita selidik balik, ini taktik dia. Kemudian dia WhatsApp, dia bagi salam. Macam orang Islam da'i betul-betul. Wallahualam. Sama ada betul dia orang Islam ataupun bukan. Dia bagi salam elok. Sihat ke Ustaz? Kenal pula nama aku, contoh gitulah kan. Kemudian, Ustaz apa khabar? Okey Ustaz, saya ada kat ni. Ustaz tak kenal saya ni nama Haji Ishak. Kemudian, Ustaz saya dalam keadaan ini Ustaz, saya minta tolong Ustaz, lepas Zuhur nanti saya back in balik Ustaz, saya bayar balik. Nampak taktik? Ini penipuan. Ini yang berlaku. Ya, kita tahu bahawa sekarang ini semua orang nakkan bantuan, semua orang nakkan pertolongan. Tapi kita takut inilah kesempatan yang diambil oleh puak-puak yang tidak baik tadi niatnya. Tapi kita nak beritahu, sepandai-pandai kamu akhirnya, seumpama tupai, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya, kamu jangan rasa hebat. Kamu akan jatuh dan tersungkur disebabkan perbuatan jenayah kamu yang kamu lakukan. Dalam Islam meletakkan, ingat, kamu akan dihumban masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala, dan setiap darah daging kamu yang kamu makan daripada hasil penipuan kamu, maka Nabi menyatakan, layaklah kamu disambal darah daging kamu, kulit kamu dengan api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ini nak garang sikit dah ini. Sebab saya kita pun betul muhasabah ni. Betul. Sebab kadang-kadang kita nampak terlalu hebat sangat scammer ni. Dia licik betul-betul. Kadang-kadang polis pun susah nak follow, nak detect dia. Itu yang kita kata, ingat, macam mana pun ingat, kamu dilihat oleh Allah, kamu dilihat oleh para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. So jangan kamu mengambil kesempatan, don't take advantage of others. Minta tolong. Right. So stop. Kita jangan buat. Kalau kita orang Islam, kita tahu ada halal haram, ada dosa dan pahala, ada syurga dan neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Bukan marah saya saja tu. Rindu nak kutubah ke Ustaz. Jadi insya-Allah Ustaz, kita nak ambil satu lagi pemanggil daripada penonton kita. Orang kata apa? Pemanggil bertuah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di talian?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Hilman dan juga Ustaz Alimdin. Ya, saya Omar Abdul Majid dari Pelda Cini Timur 3 Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat Haji Omar? Alhamdulillah saya sihat. Ustaz dan Dai sihat ya. Ya, sihat alhamdulillah. Terima kasih. Teruskan soalan. Soalan saya begini Ustaz ya. Ustaz biasalah dalam kesempatan macam ini kan. Jadi ada segelintir lah, bukan semua ya. Segelintir peniaga menganggap keadaan yang beginilah peluang mereka untuk mengaut keuntungan yang lebih. Jadi mereka menganggap ini satu peluang yang tak datang selalu, Ustaz. Apakah juga ini, apa sudut pandangan Ustaz sendirilah dan juga Islam? Apakah boleh peniaga-peniaga yang berpandangan begini, Ustaz? Perkara-perkara berlaku, apa perkara yang macam ini berlaku, kesempitan yang ini berlaku, ini sebagai peluang dia untuk mengambil peluang yang terhidang di depan mata dia kita. Takkan dia tak nak ambil. Jadi dia menganggap satu peluang bukannya di atas kesempitan orang lain. Itu soalan saya, Ustaz. Boleh ke dalam pandangan Islam dan juga Ustaz sendirilah? Itu saja soalan saya. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada Haji Omar atas soalan yang diberikan. Soalan yang bagus. Baik. Makna kata dalam isunya bukan orang peniaga ni dia nampak kesempatan dia nak ambil. Cuma ini adalah peluang terbaik untuk melakukan perniagaan. Jadi bagaimana Ustaz istilah mengambil peluang ni sebagai orang kata apa, nak gunakan bila yang dah ada ni? Terima kasih Cik Omar Majid, Dai Hilman, tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Suka saya nak mulakan dengan satu ayat daripada Quran, di antara Allah sebut innallaha khabirum bima ta'malun. Ya, sesungguhnya Allah ni khabir, pakar melihat sesuatu pekerjaan amalan seseorang hamba yang dilakukan tadi. Jadi Allah sentiasa melihat. Kalau Allah melihat, ada malaikat yang ditugaskan pula mencatat segala apa perbuatan yang kita lakukan di kiri dan di kanan, raqib dan atid. Artinya kita tak akan terlepas daripada sesuatu yang kita lakukan, sama ada yang baik ataupun yang jahatnya. Dan hari ini kita lihat ya, sudah tentulah peniaga-peniaga makcik Kiah ke, tak kira lah, tak makcik Kiah ke, Walebo, Kak Bedah dan sebagainya. Bila meniaga ni, ya kita tahulah perniagaan ni adalah suatu sunnah ya. Ramai daripada kalangan sahabat Ridwanullah alaihi majma'in, mereka meniaga. Sayyidina Osman meniaga, Sayyidina Abu Bakar meniaga dan yang lain, Abdul Rahman bin Auf, saudagar-saudagar yang hebat. Cuma bila disebutkan tadi, saya dah kata tadi, ada etika. Peniaga ni perlu ada etika. Maknanya, ya, bila mana kita meniaga ni, kata Nabi, ingat, ya, sesungguhnya iblis dan dosa akan datang kepada dia akan datang kepada sesuatu yang berlakunya di situ, yakni jual beli. Nabi kata, ya, saya ulang balik, iblis dan dosa akan datang kepada aktiviti jual beli. Dan Nabi kata, hendaklah kamu bersedekah daripada keuntungan yang ada daripada perniagaan itu. Maka Nabi perintah supaya kita banyakkan bersedekah. Bukan kita nak ambil kesempatan. Makna kalau kita katakan kuih karipap, ya, biasanya kita jual dengan harga 50 sen. Ya, sebiji lah kata Dai. Ya. Dai suka karipap sardin ke karipap kentang ni? Sardin lah. Sardin Oh, sardin Saya suka kentang. Saya sardin tak apa nak sangat lah. Kan sardin tu makan. Cuma karipap kentang tu saya lebih sukalah. Daging, ayam kan. Yeah. Baik, tak apalah. Kita lain-lain selera kan. Jadi sebutnya, sebelum ni karipap seketul 50 sen. Jadi kalau kita kata sekarang ni musim ni orang dalam keadaan susah, lebih-lebih lagi. Ya, hari ni banyak NGO, pertubuhan-pertubuhan, ya, mereka ialah cari duit, dana, sumbangan. Kemudian mereka edarkan bungkusan makanan, apa sajalah, ya, kepada siapa dia, terutama di frontliners. Jadi tahniah syabas kepada frontliners negara kita, ya, yang duduk di hospital, ya, abang-abang polis, askar dan sebagainya. Semua ni frontliners. Dan perlunya kita, ya, kita rasa apa dia, simpati kepada mereka. Mereka tinggalkan anak bini, mereka berjaga siang dan malam semata-mata apa dia, untuk perlindungan dan keamanan kesejahteraan hidup. Tiba-tiba kita mengambil kesempatan pula, ya, bukan kita nak ambil untung akhirat, tetapi kita ambil untung dunia. Dahlah kita dapat daripada pertubuhan NGO tu free, datang pula nasi yang diberi free tadi, kita pula pergi jual contohnya pula kepada orang lain. Allah Dai. Ini satu bentuk yang dikata tadi, nampak. Zalim tak? Itu kalau pada diri. Kepada peniaga tadi, kalau ambil seketul karipap, yang baiknya sebelum COVID ni, sebelum PKP ni, harga 50 sen. Masa PKP ni patut-patut kita turunkan jadi 40 sen. Ini yang kita kata ada etika. Sebab apa dia? Ada kemanusiaan. Sebab Nabi kata, ingat, dalam jual beli ada
ada dosa dan ada iblis. Ada iblis dan ada dosa. Betul. Tapi kalau kita pandai melihat hikmahnya, iaitu pahala yang kita nak himpunkan, kita ambil tadi Nabi kata, hendaklah kamu bersedekah. Sedekah itu menjauhkan diri kamu daripada kamu melakukan dosa dan nak mengelak daripada hasutan berterusan iblis dan syaitan da'i. Ini tuan-tuan, artinya pada peniaga. Ya, hendaklah kita ada etika, kita ada manusiawi, insya-Allah mudah-mudahan ya adanya barakah perniagaan yang kita usahakan insya-Allah. Makna kata berniaga itu tak salah. Cuma perlu ada etika dan juga peri kemanusiaan. Jadi saudara, insya-Allah Ustaz, kita nak berehat seketika, kita bagi laluan kepada sahabat kita untuk berehat. Jadi insya-Allah saudara terus duduk di rumah. Dakwah biar tanyalah Ustaz teruskan. #biar tahu jangan keliru. Elakkan jangkitan wabak COVID-19. Amalkan rutin kebersihan dengan teliti, terutama mencuci tangan dengan bahan disinfeksi. Amalkan menutup hidung dan mulut jika bersin dan batuk. Elakkan menghadiri perhimpunan atau tempat awam yang sesak. Jika simptom berikut muncul, dapatkan rawatan dengan segera. Maklumkan sejarah perjalanan anda kepada doktor yang merawat. #MPB Prihatin. Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam Tanyalah Ustaz, detik muhasabah biar tahu jangan keliru. Terima kasih buat penonton-penonton yang masih setia dengan rancangan Tanyalah Ustaz. Dan hari ini kita membicarakan kesempatan dalam kesempitan, iaitu disampaikan oleh Ustaz Halim Din. Jadi seperti biasa, sekiranya ada soalan boleh terus hubungi kita di talian 1800 881677 ataupun boleh WhatsApp kami di talian 011112336480 ataupun terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3 dan bertanyakan soalan di ruangan gambar saya dan juga Al-Fadil Ustaz, insya-Allah. Jadi penonton-penonton, #duduk rumah, #kita jaga kita dan juga #stop COVID-19, insya-Allah. Jadi saya nak bacakan satu keratan akhbar. Sangat menarik keratan akhbar ini. Mafia ambil kesempatan. Apakah nak ceritanya? Ketika Itali berdepan cabaran ekonomi berikutan pandemik COVID-19, geng mafia negara itu tampil membantu dengan mengedarkan makanan percuma kepada keluarga miskin yang kehabisan wang dalam tempoh kuarantin. Kisah itu mendapat perhatian selepas tularnya video yang menunjukkan sekumpulan geng mafia menghantar dan mengagih barangan keperluan sebagai bantuan kecemasan kepada mereka yang memerlukan. Itu dia mafia daripada Itali. Lebih kurang macam cerita Robin Hood, Ustaz. Mana kata dia dah mula memberikan kebaikan ataupun memberikan pertolongan kepada orang-orang yang dalam bencana. Jadi pandangan Ustaz, orang kata apa, kita ni selalunya terbaca mafia ambil kesempatan, baca tajuk je. Mulalah kita buat spekulasi. Jadi bagaimana Ustaz, pandangan Ustaz mengenai tajuk kita pada pagi ni? Saya nak meletakkan di permulaan ni tuan-tuan sekalian berkait dengan apa dia nyataan tadi tentang mafia. Dalam Islam, matlamat tidak menghalalkan cara, itu kaedah dia. Maknanya apapun matlamat kita baik, tetapi tidak menghalalkan cara. Ya, artinya bagaimana kita mencari rezeki tadi. Kalau ada sekiranya penipuan berlaku, ya, katalah tujuan dia nak membantu orang miskin, tapi dia melakukan penipuan ataupun dia mencuri duit daripada ATM mesin umpamanya, ataupun daripada rompakan di bank dan sebagainya, dan duit tu hasilnya dia kata nak membina pusat tahfiz ataupun masjid. Itu kita umumnya faham bahawa matlamat tidak menghalalkan cara. Dan bila mana kita dengar berita akhbar tadi menyatakan kumpulan mafia. Mafia ni kita tahu pertubuhan jenayah, ya, pertubuhan jenayah dunia. Dan memang kita tahu pertubuhan jenayah dunia ataupun AKA mafia ni berasal daripada Itali. Memang daripada Itali. Kemudian ya, puak-puak yang mafia Itali ni buat penghijrahan beramai-ramai ke US, ke Amerika. Maka merebak pula, berjangkit pula. Ini pun kira macam COVID jugalah. Berjangkit pula ke US, ke Amerika. Maka mafia ni bergerak.
Italinya, kemudian ke Amerika, dan juga sebahagiannya ada kata di Japan, ya. Pun ada juga mafia-mafia disebut. Mafia ni, mereka ni penjenayah. Mereka macam-macam mereka punya aktiviti mereka. Sindiket dadahnya, senjata apinya, kemudian penipuan, penindasan, berbagai-bagai aktiviti yang lara, yang batil kalau kita kata dalam Islamnya. Maka mereka ni bergerak. Dan mereka ada dana, ialah hasil daripada rompakan umpama, hasil daripada mencuri, hasil daripada menipu. Bila mana duit banyak, waktu inilah yang bila mana Italy sebelum ni champion, sekarang ni Amerika Syarikat yang champion pula. Yang positif daripada COVID yang cukup ramai. Jadi waktu itu, macam disebutkan tadi, ekonomi lembab, kemudian memerlukan makanan dalam masa yang segera. Kemudian nak harapkan mungkin nak bantuan kerajaan lambat dan sebagainya, maka timbullah tadi puak-puak pertubuhan mafia penjenayah ni. Mereka ni yang keluar daripada, macam kita kata keluar daripada gua lah, keluar daripada gua dengan duit yang banyak. Ini dunia ana yang punya, maka mereka mula distribute, mengagihkan. Dan bukan hanya mereka mengagihkan makanan, macam-macam lagi, keperluan-keperluan yang lain. Dan mereka sebenarnya nak mengambil kesempatan, sebab mafia ni antara tujuan yang pertama ditubuhkan, mereka satu nak menguasai wilayah, negeri-negara tu yang besar lah. Yang kedua, mereka nak menguasai ekonomi. Itu antara asas utama matlamat pertubuhan mafia. Mereka nak menguasai wilayah, negara, dan juga yang kedua ekonomi. Sebab itu kesempatan yang ada ni, mereka seolah macam ihsan. Mereka nak buat baik kepada masyarakat. Tetapi ingat, duit yang mereka dapat itu hasil daripada jenayah. Curi, rompak, sindiket dadah dan sebagainya. Begitulah kalau kita nak mengambil keadaan hari ini. Dalam konteks dalam negara kita tak ada mafia lah. Tapi orang-orang yang mengambil kesempatan di atas penderitaan, kesempitan masyarakat yang ramai. Dia punya kelakuan itu sama tadilah. Maknanya apa dia? Macam puak-puak mafia. Cuma puak-puak mafia ni, dia pun dah ada duit. Kita yang ambil keuntungan, kita baru proses nak menghimpunkan duit. Dah ada duit, kemudian nak lagi. Dah ada 1 juta, nak lagi 2 juta. Dah ada 3 juta, nak 10 juta. Ini menunjukkan bahawa sifat yang kita katakan tadi, orang yang tamak dan tidak meletakkan sesuatu pada tempat. Kerana itulah, mafia ni tetap mafia dulu, kini dan selama. Dia adalah penjenayah, pertubuhan jenayah dunia. Bila mana disebutkan dalam berita tadi, ertinya apa dia? Ini kesempatan yang diambil oleh orang yang katakan tadi, yang nak ambil macam-macam peluang. Kenapa? Kerana nakkan untung dunia, kerana nak ambil sesuatu yang bersifat duniawi, kuasanya mereka nak, ekonominya mereka nak. Kerana itu kita kena berhati-hatilah. Bagi kita orang iman, orang yang beriman, orang Islam, maka kita tahu bahawa ada pahala dan ada dosa. Bila mana matlamat tidak menghalalkan cara, dapat dengan cara yang tak baik, walaupun tujuan yang baik, maka tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat duit main judi umpama, dapat duit main nombor umpamanya, kemudian buat kenduri tahlil, walaupun matlamat bagus, jamu orang makan, doa untuk arwah yang dah meninggal, tapi tetap tidak dikira sebagai amalan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai amalan yang soleh. Itulah antara sikit ulasan tentang mafia ni. Itu. Cuma tertarik bila tengok mafia ni, dia membantu orang kata kerajaan Itali untuk melakukan PKP. Mana kata orang takut mafia, tak takut polis. Jadi orang semua duduk rumah. Ustaz, saya nak baca satu soalan daripada Facebook, daripada One Electric. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Semoga berada dalam rahmat Allah selalu. Persoalan saya Ustaz, di musim PKP kita lihat ramai orang yang berlumba-lumba memberi sedekah. Namun dilihat ada orang yang menerima sedekah itu hingga melebihi keperluan hariannya. Adakah sifat meminta-minta ini baik dan menutup peluang orang lain menerima sedekah itu? Jadi soalannya mudah pada One Electric. Soalan yang bagus. Ada orang yang mana dia ni orang yang mungkin mampu ataupun dah terima bantuan yang berlebih-lebihan, tapi masih lagi meminta-minta dan akhirnya menutup ruang dan peluang kepada orang yang memerlukan. Jadi bagaimana ni Ustaz? Ini baik soalan ni. Maknanya penyumbang pun perlu adanya akhlak, kemudian yang menerima sumbangan pun begitu juga. Perlu adanya akhlak dan etika. Sebab maklumlah disebut bantuan ni, siapa yang tak nak? Orang kaya pun nak bantuan. Kalau kata nak bantuan,
bantuan di kerajaan. Tengok-tengok dia ni korporat, duit berjuta, nama pula ada daripada apa dia, bantuan apa disebut? Bantuan nasional. Nasional lah. Tengok nama ada. Dia pula tak maklum pula pada pihak kerajaan, saya ni patut tak layak menerima bantuan. Dia pun nak juga, bukan banyak pun, RM500. Ini pun kita kena ada amanah. Sebab itu, bila sedekah ni memang kita kata dalam Islam dia tidak ada had. Kita nak sedekah banyak mana itu terpulang. Zakat dia punya kadar dia 2.5%. Kalau kata apa dia wasiat pun dia tak boleh lebih daripada 1/3 harta kita. Tapi bila sedekah ni dia tidak ada had. Maknanya dia unlimited. Nak sedekah, nak bagi banyak mana terpulang. Cumanya bagi kita yang kita rasa cukup dah keperluan aku 5 kampit beras ni, banyak mana nak makan anak 2 orang je. 5 kampit ni mungkin dalam 6 bulan baru nak habis kot. Kita kata gitulah tuan-tuan sekalian. Jadi bila dah kita ada 5 kampit beras, orang datang bagi lagi, orang tahu kita di antara orang yang susah. Bagi lagi 5 kampit, dah 10 kampit. Tapi kalau kita fikir sejenak tengok, ada tak orang lain mungkin di tempat-tempat di pedalaman yang lebih teruk lagi. Kita kata tak apalah, aku tolak ni. Sebab apa dia? Mungkin saya dah cukup dah. Keperluan yang ada telur pun bukan sikit. 200 biji. Nak makan macam mana 200 biji telur tuan-tuan. Buat ke raya pun tinggal 100 biji lagi. Banyak lagi balance. Tapi kita nak terima juga ke telur. Orang bagi lagi 200, dah 400 biji. Tak payah. Kita kata cukup dah. Sekadar mana yang kita kata perlu. Sebab kita cukup. Maknanya yang ada sedikit tapi kita ada rasa qanaah. Qanaah ni apa dia? Cukup walaupun sedikit sebab kita fikirkan ada orang lain yang lagi susah daripada aku. Aku dapat ni pun kira dah syukur, alhamdulillah. Ada lagi orang yang tak makan, bayangkan nasi dengan air garam je. Tuan, dalam musim PKP jangan kata tak ada. Nasi dengan air garam je. Jadi kita dengan susu, dengan Milo, dengan kopi, teh dan macam-macam di rumah. Dah orang kata apa dia, bertalu-talu sumbangan datang. Yang hari-hari pun orang bagi nasi kandarnya, kemudian nasi tomatonya, kemudian nasi mandi, nasi apa dia kapsah, maklubah, macam-macam dah Musim PKP ni hebat ni. Abang-abang poli frontliners pun tengoklah makanan kita kata hebat kan. Memang kita kata memang macam-macam orang bagi semua. Tapi kalau sekiranya kita kata cukup memadai, aku 2 bungkus cukup. Ini datang 5 bungkus nak bagi, aku nak makan ke aku nak buang, membazir. Jadi kita ambil untuk diri kita sahaja yang memadai keperluan kita. Kalau kita ambil lebih daripada tu, ingat itu sifat tamak. Tamak ni daripada syaitan dan iblis. Sebab itulah bagi kita yang diuji dengan kesempitan pun perlunya kita ada sifat jujur dan kita perlu ada sifat amanah. Kenapa? Kedua-dua itu datang daripada iman. Cuma Nabi menyatakan kadal faqru ay yakuna al-kufra. Sesungguhnya kefakiran itu boleh membawa kepada kufur. Ini tuan-tuan. Kefakiran itu, kemiskinan itu boleh membawa kepada kufur. Sebab dia tamak. Dia rasa inilah peluang kot. Yang aku boleh dapat banyak, kalau tidak tak ada orang datang pun nak bagi bantuan sumbangan macam-macam. Ini kesempatan yang ada. Jadi dia dalam keadaan kesempitan, maka perlu dia bermuhasabah. Perlu dia bertimbang rasa cukup. Mungkin ada lagi bantuan yang akan datang. Habis nanti baru datang. Maka kita rasa macam tu je. Kita redha. Walaupun keadaan yang susah, cukuplah. Mungkin ada orang yang lain yang lebih layak lagi. Wallahualam. Baik. Mana kata dalam kehidupan kita ni, orang yang memberi perlulah amanah dan juga menerima pun perlu amanah. Memberitahu dia sudah cukup dan sebagainya. Jadi insya-Allah kita nak berehat seketika. Saudara, terus duduk di rumah. Dakwah biar tanyalah ustaz teruskan. #biar tahu jangan keliru. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. Ya Allah, ya Tuhanku, aku minta berlindung darimu dari penyakit sopak, kusta, gila dan segala penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.
Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Detik muhasabah biar tahu jangan keliru. Baiklah, bersama dengan saya lagi Da'i Hilman. Hari ini kita bicarakan kesempatan dalam kesempitan bersama dengan Al-Fadil Ustaz Halim Din. Jadi penonton-penonton, terima kasih masih lagi setia dengan rancangan Tanyalah Ustaz kerana sudah sejam kita bersiaran langsung. Dan juga insya-Allah, dan juga tahniah kepada ibu bapa yang orang kata apa, mengajak orang kata apa, ahli keluarga, anak-anak untuk sama-sama melihat rancangan Tanyalah Ustaz pagi ini, sebab apa, memberikan kita peluang untuk mendidik anak-anak dan juga memberikan kefahaman kepada mereka sama, insya-Allah. Jadi Ustaz, tanpa kita lengahkan masa lah Ustaz, makna kata dalam tempoh kita bicarakan lagi tajuk kesempatan dalam kesempitan Ustaz. Satu soalan daripada Muhammad Afendi Syafi'i daripada Facebook. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Bila seorang lelaki menolong perempuan kerana suka kepadanya, adakah ia juga termasuk dalam kesempatan dalam kesempitan? Terima kasih. Yalah Ustaz, mana kata musim-musim PKP ni Ustaz, kadang-kadang ada orang kata sebab suka tolong. Bagaimana ni Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih yang bertanya Da'i Hilman dan tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Memang kita tidak nafikanlah kadang-kadang niat daripada apa yang kita buat, daripada amalan membantu, menolong dan seumpama dengannya. Memang kadang-kadang bila mana seorang lelaki membantu, menolong seorang perempuan, kita selalu tengoklah dalam drama, filem dan sebagainya, biasanya memang tak lari daripada diselit unsur apa dia orang kata, ada udang di sebalik tom yam. Dia orang gitulah maknanya ada udang di sebalik tom yam. Dia ada niat nawaitu dia tadi. Tengok pula manalah, tengok oi cantik pula anak dara. Makcik ni orang kampung je, tapi anak dara dia pretty woman. Tu dia macam Miss Universe, tengok macam mertu cantik, model dan sebagainya. Sudah tentulah gairah tu lain tak rasa dia, dia punya angkat barang tu, bukan kata 12 tangan, sebelah tangan ditunjuk dekat mak dia, nampak menunjukkan barang beras ni 5 kilo, sebelah tangan dia papah dia gitu je. Kemudian dengan barang yang lain, tengok-tengok keluar anak dara dia pula, Allah, comel hotel pula. Itu contohlah kita ambil. Ini kesempatan yang ada ni pada seorang lelaki. Kalau sekiranya kesempatan yang diambil itu tujuan dia baik untuk dia menikahi perempuan tersebut, dan tengok akhlak wanita tersebut bagus, keluar rumah dengan bertudung, tidaklah kata dalam keadaan yang tidak menutup aurat, maknanya anak dara tadi keluar, tapi yang menyantuninya dulu adalah ibu dan ayah dia. Cuma anak dara tu terselit di belakang mak dia. Kawan ni pula, laki ni pula nampak bujang berumur 32 tahun. Tengah mencari dan sedang mencari, tengok pula fakir miskin ataupun orang susah. Berartinya kalau macam tu punya niat, dia nak nikah dengan perempuan tu, cuba nak kenal, akhirnya dia nak menikah, tujuan untuk membantu pula ahli keluarga dia. Ini yang terbaik. Makna kesempatan yang baik. Sebab dia nak membantu bukan kesempatan. Kalau sekiranya kita membantu seorang ibu tunggal, single mom, single parent, dia Da'i tuan-tuan sekalian, dia tahu janda ni janda kaya umpama, dia pun tak apa nak ada duit, dia bantu janda yang kaya sebab dia nakkan duit daripada janda, nak ambil harta daripada janda tadi. Yang tu kita nampak niat dia lain. Rasulullah kita tak boleh samakan bila mana Rasulullah menikahi dengan Khadijah bintu Khuwailid, seorang janda tapi janda kaya yang dia meminang Khadijah kepada Nabi. Kenapa? Khadijah melihat kepada Rasulullah pada akhlaknya, peribadinya, budi pekertinya, dengan imannya, bukan mengambil kesempatan Nabi ke atas Khadijah kerana harta tak. Yang meminang Khadijah. Artinya kita nak lihat apa dia. Apa tujuan kita, apa pun, innamal a'malu binniyat. Ambil hadis sahih Nabi. Nabi kata sesuatu amalan itu berdasar pada niat. Kalau niat kita baik-baiklah, kita bantu dulu kerana Allah. Cuma terselit tadi di celah antara mak dengan ayah dia, keluar anak dara dia. Nak kata apa? Kan kita pula rasa berkenan. Daripada sekali jadi 10 kali pula hantar barang ke rumah orang tu, umpama contoh. Ini sebab apa dia tadi? Hati tu dah rasa dah sedap dah, rasa terpaut dah. Yang tu. Artinya ambil maksud dia, kalau sekiranya niat yang baik, insya-Allah natijah yang baik. Tapi kalau kita niat yang tak baik, yang kita katakan tadi nak mengambil kesempatan di atas kekayaan orang ni, yang tu bukan tergolong di kalangan yang disebutkan tadi, wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Mana kata dalam tak salah kita nak membantu orang yang kita suka, tapi dengan niat kita nak menikahinya, itu adalah lebih baik, insya-Allah. Jadi sebelum kita terus lebih jauh perbincangan kita dalam kesempatan dalam kesempitan ni, saya nak kita sama-sama melihat satu VT daripada 999, iaitu isunya
ada kaitan dengan kesempatan dalam kesempitan. Silakan. Baiklah, kalau kita lihat sedutan VT daripada 999 ini, kita selalu lihat baru-baru ni pun ada berita yang mengatakan ada golongan-golongan yang sorok barang yang mana di luar negara dan sebagainya, kadang-kadang ada melibatkan isunya tidak memberi kepada orang Muslim dan sebagainya. Cumanya bukan di luar negara sahaja, bahkan berlaku juga di Malaysia apabila berlakunya COVID-19 ini, ada golongan-golongan yang sorokkan barang atas tujuan untuk menaikkan harga barang. Itulah yang dikatakan seseorang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Jadi kita nak penonton-penonton semua fikir, dalam kehidupan kita ni kita mesti ada satu, orang kata apa, macam Ustaz sebutkan tadi, peri kemanusiaan. Dalam isunya tidak salah mengambil keuntungan, cuma di waktu yang kurang sesuai. Saya nak teruskan satu soalan lagi daripada Facebook, daripada Nur Hayati Ismail. Assalamualaikum Ustaz dan Daim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Serta kru tanyalah Ustaz. Pembelian panik juga sebenarnya boleh mengakibatkan keperluan barang keperluan asas laris dan habis di pasaran. Ini menjadi sebahagian punca ada segelintir pihak cuba menangguh di air keruh. Mohon Ustaz kongsikan, apakah membeli lebih dari keperluan ini dikira membazir atau ianya akibat kerisauan yang melampau? Terima kasih Kak Ayat Bandar Tasik Puteri Rawang. Baik. Mana kata Ustaz, satu benda yang bagus. Bila berlakunya isu pandemik ini, kita lihat pada awal-awal PKP sampailah hari ini sebenarnya Ustaz, ada lagi orang yang masih lagi panic buy dengan izin, dengan pembelian panik ini Ustaz. Bagaimana pendapat Ustaz? Mereka ini adakah perlu melakukan begitu ataupun tidak Ustaz? Silakan. Kita lihat tuan-tuan sekalian, baru ni berlaku panic buying tadilah, pembelian panik yang tiba-tiba. Sebab bila kerajaan mengumumkan PKP mula 18 Mac, kemudian 2 minggu, kemudian tambah lagi 2 minggu, kemudian tambah lagi sampai 28 April. Mula-mula tu kita semua macam itulah, di saya dan sebagainya lain, kita rasa macam takut, takut jadi apa dia lockdown, kemudian apa dia perintah berkurung sampai mungkin sebulan, 2 bulan tak boleh keluar rumah, nanti kedai habis semua tutup. Macam mana agak-agak kita nak makan. Memang semua memikirkan sebegitu. Semua akan fikirkan sebegitu. Tapi hikmahnya, orang kata sebagai pemimpin negara, sebagai mereka yang mengurus takbirkan urusan negara, mereka tahu keperluan hari-harian, beras, umpamanya minyak, kemudian apa dia yang lain-lain lah, termasuk gula dan sebagainya. Bila mana kerajaan yang memerintah ditahu stok makanan banyak mana, kemudian apa dia boleh tak menampung kalau sekiranya sebulan berlaku lockdown, bukan kata apa dia PKP, kata lockdown sekalipun, maknanya kerajaan dah mikirkan macam mana nak mengarahkan masyarakat rakyat supaya keadaan begini macam mana. Bila mana kita yang kita jadi sebagai satu macam kita kata culture shock, kejutan budaya, yalah jarang-jarang berlaku pun. Semua hidup saya ni saya rasa pertama kali yang sampai hampir 2 bulan tak boleh keluar PKP ni kan. Sebelum ni kalau SARS ke ataupun apa H1N1 tak sampai peringkat macam ni. Jadi artinya memang semua dalam keadaan terkejut. Bila terkejut pula macam-macam dengan teknologi viral forward pula dengan macam-macam lah, jadi orang pun dah mula dengar cerita yang tidak sahih. Orang kata ni takut nanti lockdown, perintah berkurung, kita tak boleh keluar dalam masa sebulan, macam mana anak kecil nak susu. Orang pun keluar daripada rumah, mula pergi pasar raya, mula beli itu ini dan sebagainya, dan habis berapa troli? 8 troli umpamanya. Bayangkan dia beli tu 8 troli. Yalah, mungkin dia ada duit, dia boleh beli banyak sebab dia takut nanti mungkin lanjut sampai 2 bulan umpamanya, tuan-tuan sekalian. Ertinya dia melakukan pembelian panik ni sebenarnya dia gelabah. Dia jadi gelisah. Sedangkan orang yang ataupun pihak berwajib dia dah maklumkan. Jangan kita melakukan pembelian panik. Keperluan asasi barang makan itu ini apa semua insya-Allah mencukupi. Bila kita dengar arahan daripada ulul amri, maka kita taat, kita tahu
Sebab bila berlaku pembelian panik, maka ramai keluar. Sedangkan dalam keadaan kita nak mengelak daripada wabak berjangkit. Kita nak mengelak daripada jangkitan sebab dalam keadaan kita tidak social distancing. Bila kita tak jarak, maka boleh menyebabkan segera dan cepat dan merebak berlaku lagi ramai. Dan sekarang ni nampak dah tenang sikit dah. Sebab kerajaan dah umumkan, jangan bimbang, don't worry, be happy, jangan bimbang. Sehingga bekalan keperluan stok minyak, masak, telur dan sebagainya untuk air raya pun ada. Ialah kita nampak hari ni lambatkan sayur-sayuran daripada Cameron Highland pun ada macam-macam hal, macam-macam cerita, buah-buahan dan sebagainya. Itu kata tu. Ya, hikmahnya ada. Ertinya pun dia, kita nak kena ambil balik tadi. Dalam keadaan macam ni, kita kena taat kepada pemerintah. Kita ambil suatu maklumat yang sahih. Jangan kita tergesa-gesa dengan cakap orang. Sebab kita tak tabayun. Islam meletakkan tabayun. Kita kena tabayun, inspection, investigation, siasat, selidik. Daripada mana datang berita tadi. Kalau tak betul, tak payah forward. Sebab yang gatal-gatal tangan ni, tuan-tuan sekalian, ni tangan kita ni duduk, cuti-cuti rehat-rehat ni memang gatal. Nak forward, nak viral, macam-macam. Pukul 2-3 pagi pun tak tidur lagi tak ni. Tuan-tuan sekalian, ada macam-macam hal. Saja kadang-kadang nak bangkitkan keresahan. Orang datang ramai, kemudian daripada luar negara, kemudian lagi. Padahal benda itu tidak sahih. Mencetuskan suasana panik. Jadi panik ni bukan hanya pada pembeli, peniaga dan sebagainya. Panik ni menjadi satu masalah pula pada seluruh masyarakat. Ya. Kenapa orang dengar pihak yang bukan ada authority, tapi yang ada authority kita tidak dengar. Ini jadi kalut. Penyebaran fitnah berlaku. Ini dahsyatnya bila mana kita tidak jaga etika tadi. So kerana itulah bagi kita sebagai consumer, pengguna, kita nak membeli barang, tak apalah kita kata sedikit-sedikit. Kalau kita tamak barang sampai orang lain nak beli roti, umpama satu jenis yang jenama roti, sampai dah tak ada. Kenapa kita beli? Walhal dia ada expired date. Mungkin lebih kurang 10 hari. Kita beli sampai 10 paket. Anak 2 orang nak makan banyak mana tak? Kita takut nanti sebulan. Sebulan pun expired, hanya 10 hari je boleh makan. Kita beli banyak jenis roti tadi. Akhirnya nampak orang lain nak beli, tak ada. Tidak ada ihsan. Kita tak jadi orang yang sympathizer. Macam Nabi SAW, orang yang cukup prihatin, orang yang cukup simpati. Walaupun datang ibu yang mengandung mendukung anak, datang pada kali pertama minta sedikit apa yang ada rezeki nak bagi makan pada anak, dan anak di dalam perut ni ada 2 anak, 3 lah dengan dia sekali. Maka Nabi kata, Aisyah, apa yang ada bagi. Ada kurma, bagi kurma. Datang second time jumpa, ya Rasulullah, bagi salam. Aku nak makan lagi anak dalam perut, kemudian anak aku dukung. Nabi kata, apa lagi ada wahai Aisyah di rumah? Bagi lagi. Kali yang ketiga, 3 times. Orang yang sama juga. Nabi tak kata, kenapa orang lain tak ada ke nak datang rumah aku ni? Orang yang samanya apa hal? Nabi bagi juga. Ini menunjukkan Nabi ni manusia, orang yang cukup prihatin. Yang dikatakan akhlak Nabi, khuluquhul Quran. Akhlak Nabi, terjemahan zahir apa yang ada dalam Quran, itulah yang ada pada Nabi SAW. Wallahu a'lam. Baik, satu contoh yang baik untuk kita fikirkan bersama. Jadi sebelum kita bicara dengan lebih lanjut, saya nak ambil lagi satu pemanggil daripada penonton kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti talian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Alindin Dai Hilman, saya Haji Tukinon, Haji Muhammad Sadis daripada Budaya Johor ya. Ya, Haji Tukinon. Saya doakan mudah-mudahan Ustaz dan Dai dalam keadaan dilindungkan daripada Allah pada wabak ini, dan saya minta doakan juga saya ya. Insya-Allah. Insya-Allah. Amin. Teruskan dengan soalan Haji Tukinon. Ya. Persoalannya Ustaz dan Dai, saya nak minta pandangan Ustaz lah. Dalam saya duduk rumah ni tak boleh keluar Ustaz. Macam-macam tawaran, macam-macam offer daripada maknanya telefon lah, daripada WhatsApp lah, daripada Facebook lah apa, untuk itu kata nak beli apa ke, nak beli tu ni. Jadi sekarang masalahnya Ustaz, adakah saya nak terima terus ke nak leave? Sebab nak minta pandangan, saya tak boleh keluar, duduk seorang-seorang aja. Jadi nak minta sikit tips daripada Ustaz, macam mana caranya supaya saya tak tertipu dengan tawaran-tawaran ini di masa kesempitan ini. Itu saja soalannya Ustaz ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Haji Tukinon atas soalan yang diberikan. Maklumlah Ustaz, mana kata Haji Tukinon kita ni orang lama. Bila orang lama ni, bila berlakunya wabak COVID-19 ini, akhirnya semua berlaku di atas talian. Jadi
satu tips yang diminta oleh sahabat kita Haji Tukinon, bagaimana untuk mengelakkan dia tertipu ataupun benda ni betul ataupun tidak, Ustaz? Silakan. Baik, yang pertama Tuan Haji Tukinon dan tuan-tuan sekalian kita semua perlu berhati-hatilah untuk membeli perniagaan online yang semakin orang kata semakin cambah ni, semakin ramai orang berniaga online macam-macam. Ya, berniaga topi muka emas tadi, kemudian sarung tangannya, kemudian apa dia baju raya pun ada. Katanya baju raya COVID-19. Allahualam. Ini pun ada juga. Orang viral forward ya. Macam-macam. Dan jadi artinya gini. Yang pertama sekali, kita sebagai pengguna, orang yang nak membeli sesuatu barangan, ikut apa yang sebenarnya kita nak gunakan. Barang tu kita guna ataupun tidak. Kalau kita nak beli barang yang kita nak guna, okey. Kita carilah. Ataupun dia datang golek. Ya, datang, kita ada WhatsApp group. Kemudian orang lain forward, orang ni forward, orang sana forward. Kita pula memang cari barang tersebut. Memang kita perlukan. Macam-macam lah kalau tadi topi muka dengan topi muka. Sanitizer umpamanya, hand sanitizer. Kemudian apa dia barang-barang keperluan yang lain. Datang tu golek. Kita tahu kita nak barang tu. Dan kita pun rasa harga yang ditetapkan ni kata tidaklah terlalu mahal. Dan juga tidaklah kata terlalu murah. Dan harga ni rasanya berpatutan. Cuma kos postage sebab kita online kena post. Menggunakan kurier dan sebagainya, maka yang tu kita tahu mungkin RM10, mungkin RM20 kos pos melalui berdasarkan kepada timbangan berat barang apa dia parcel tadi. Walaupun gitu, maknanya kita lihat tadi harga barang tadi kita kena search cari dalam Google, internet dan sebagainya berapa harga dia, harga yang sebenar sebelum ni. Itu pun di antara. Yang kedua, kita kena make sure kalau boleh cari ataupun memang kita dah tahu harga tu, harga dia tu tak ada masalah. Ingat, yang pertama, barang yang betul-betul kita nak. Jangan barang yang kita tak nak ataupun barang yang kita tak makan tapi kita cuba-cuba nak makan. Kita tak makan tapi kita order juga, takut nanti pembaziran berlaku. Yang tu pun tak kena jugalah da'i. Mana kalau kita tengoklah hari ni macam-macam buah-buahan, makanan, itu ini apa semua. Barang yang kita makan okeylah kita beli-beli. Tapi yang kita tak makan tu salah. Beras ada lagi di rumah, ada pula viral pula beras online pula umpama contoh dengan harga murah sikit RM1 umpamanya. Kalau kita rasa cukuplah beras yang ada ni pun banyak dah. Kalau aku beli pembaziran. Jadi antara yang ketiga, elakkan beli barang dalam bentuk pembaziran tadi. Kuantiti yang banyak sekali. Sedangkan kita tak makan banyak umpamanya. Itu pun kita kena lihat juga. Itu tips di antara yang boleh kita gunakan dan kita tahu bahawa yang menjual itu orang yang betul. Bukan macam pok-pok scammer tadi. Bukan scammer, bukan scam. Yang kita yakin bahawa ini orang yang betul. Dia ada dia punya nombor telefon. Kita pun pastikan betulkah dia ni sebagai pengusaha ataupun apa dealer ke ataupun sub dealer dan sebagainya. Kerana itu hari ini kita perlu sangatlah berhati-hati dalam keadaan kita punya ekonomi pun begitu kemudian dalam keadaan hari ini dengan wabaknya dan seumpama dengannya, pastikan pembelian yang kita nak beli tadi biarlah sesuatu yang ada manfaat untuk diri kita dan ahli keluarga kita, insya-Allah, mudah-mudahan. Baik. Mana kata itulah sedikit sebanyak tips yang Ustaz berikan untuk kita berhati-hati dalam pembelian online ni, Ustaz, dengan izin. Jadi di TV3 kita sudah berakhir di sini. Tapi cumanya kita masih ada lagi berbaki 30 minit secara langsung di TV9. Jadi kesan COVID-19 ini kini satu dunia merasai. Sama-samalah kita berdoa semoga kita semua dijauhi daripada wabak ini. Tanyalah Ustaz TV3, kita berakhir di sini. Jangan lupa untuk saksikan secara tambahan di TV9. Jadi penonton-penonton terus setia dengan rancangan Tanyalah Ustaz, Detik Muhasabah, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam majlis ilmu Tanyalah Ustaz, Detik Muhasabah.
biar tahu jangan keliru. Saatnya diuji ketika berduka antara takut dan harapan. Sekaranglah masa terbaik untuk memahami dan merenung kelemahan diri. Saya kira ini satu kata-kata yang baik untuk kita fikirkan bersama. Waktu ini adalah waktu kita memikirkan kehidupan kita dengan kelemahan diri kita sendiri, insya-Allah. Jadi tajuk kita pada pagi ini masih lagi mengisarkan kesempatan dalam kesempitan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Halim Din. Jadi insya-Allah sekiranya ada soalan boleh terus hubungi kita di talian bebas tol 1800 881677 ataupun boleh WhatsApp kami di talian 011112336480 ataupun terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3 untuk bertanyakan soalan. Jadi baiklah, tanpa saya lengahkan masa, tapi sebelum itu saya nak ucapkan tahniah kepada Dr. Nur Hisham di mana beliau dinamakan sebagai antara doktor terbaik di dunia. Tahniah saya ucapkan daripada kru-kru rancangan Tanya Ustaz pada pagi ini, insya-Allah. Jadi kita terus Ustaz dengan soalan daripada Facebook, daripada Sairul Nizam. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i, serta kru Tanyalah Ustaz. Soalan saya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Adakah pahala dan kebaikan seseorang itu tidak akan diterima oleh Allah sekiranya dia memberi bantuan dari segi kewangan, barang dapur dan lain-lain kepada orang yang susah dan yang memerlukan, tetapi di saat dia memberi bantuan itu dia mengambil gambar dan mengupload ke media sosial sehingga menimbulkan perasaan sedikit malu kepada penerima bantuan tersebut. Selain memberi bantuan tersebut dianggap mengambil kesempatan dalam kesempitan orang miskin dan memerlukan. Mohon pencerahan Ustaz. Assalamualaikum. Mana kata satu soalan yang bagus Ustaz. Sebab apa? Hari ini saya lihat ramai orang mempertikaikan dan juga ramai membincangkan bila mana kita memberi bantuan, kita mengambil gambar dan upload dalam Facebook dan sebagainya. Adakah benda itu satu mengambil kesempatan juga Ustaz? Bagaimana kita nak bagi benda ni clear, jelas? Baik, silakan. kita lihat sememangnya bagi mereka yang nak menyumbang dalam satu bentuk pertubuhan ataupun badan NGO, bila mereka nak hantar bantuan, mereka nakkan satu gambar sebagai satu bukti proven yang mana dia sudah mengagihkan daripada amanah orang yang beri duit untuk menyumbang kepada orang fakir miskin. Memang kita tak dapat nak elakkan. Saya pun gitu juga, ada juga orang bagi tapi dengan syarat dia kata, Ustaz saya nakkan gambar waktu diagihkan apa dia barang-barang tersebut lah. Nak tak nak macam mana kita nak buat, kita terpaksa juga menangkap gambar waktu tu, kita snap gambar untuk menjadikan sebagai satu bukti supaya yang menyumbang tadi dia rasa puas hati. Maknanya dia tahu bahawa sumbangan dia dah disampaikan sebenarnya. Tetapi sebenarnya bagi kita yang dah menyumbang, kita tak perlu pun sebenarnya kita nak tengok gambar-gambar sumbangan yang diagihkan tadi kalau ikut etika Islamnya. Sebab kenapa? Orang yang susah, fakir, miskin tadi, kalau sekiranya kita mengambil gambarnya, kerana apa? Dia jadi satu macam contoh, seumpamanya satu aib lah. Kita tangkap gambar orang tadi, orang yang susah, tuan-tuan. Kita tangkap gambar tu orang yang miskin, dia pun ada hati dan ada jiwa, ada naluri, emosi dan sebagainya. Kerana itu kedua-duanya sebenarnya kita nak kena jaga. Kalau sekiranya tadi sebut, kalau sekiranya penyumbang tadi memang dia nak sangat gambar pengagihan itu, maka atas keperluannya mungkin dia nak masuk dalam video korporat dan mungkin sebagainya. boleh coverkan muka dengan blurkan dan sebagainya. Itu pun di antara contoh. Kita boleh blurkan, kaburkan dia punya muka dia supaya tidak nampak dia punya wajah dia nanti bila mana diambil. Sebab takut, bukan kerana apa tadi, macam-macam fitnah boleh berlaku. Satunya, kemudian keduanya, aibnya bagi orang yang bila kita ambil gambar tadi. Sebab kita pun tak nak orang jadi miskin. Ni siapa pun tak nak jadi miskin. Siapa pun tak nak jadi fakir. Betul. Kalau keluar gambar di dalam TV, tengok pula, ni mak aku ni. Sedangkan dia ada duit. Kenapa mak aku jadi macam ni, umpama macam tu. Itu dia punya kesan dia. Ada yang banyak yang negatif daripada positif. Sebab itu kalau boleh elakkan, kalau boleh kita ambil gambar ataupun ambil juga bila nak dipaparkan nanti, kita blur dia, kaburkan supaya tidak jelas dia punya wajah dia. Dan bagi pihak penyumbang tadi, cukuplah sekadar kita ikhlas menyumbang wang tersebut, kita bagi pada satu badan NGO, kemudian kita amanahkan kepada mereka, insya-Allah
mereka akan uruskan sumbangan kita sebaik mungkin daripada A to Z lah, ya, sehingga ya penerima dia dapat bangan. Tapi ada juga ada juga masyarakat yang bercerita, Ustaz, ada peruntukan RM100 satu keluarga. Tetapi Ustaz, barang yang diterima nilai dia hanya saya kira RM28.40. Ada tak ni? Ini yang kata ni. Kesempatan yang diambil di atas kesempitan. Bantuan yang diberi sepatutnya RM100 sampai. Tapi orang tengah dah masuk poket. Allahu Akbar. Ini bukan cerita di sini ni. Jauh di Zimbabwe. Nak cerita ni tuan-tuan. Ada kesempatan diambil oleh orang-orang tertentu. Yang dibeli barang hanya nilai tak sampai RM30. Berasnya, minyak, gula, tepung. Tapi diwar-warkan RM100 satu keluarga, RM100 satu keluarga yang dibeli barang-barang keperluan. Banyaklah RM100. Boleh beli minyak 10 kilo, beras mungkin boleh beli 10 kilo. Tapi yang sampai beras 5 kilo. Minyak da'i, tuan-tuan sekalian, 5 kilo. Yang lain, mana dia? Ini yang kita takut ada pihak-pihak tertentu yang mengambil kesempatan banyak. Banyak waktu ini. Kerana itulah sifat amanah itu perlu ada. Sebab itu Nabi kata, tidak beriman seseorang itu bila mana dia tidak amanah. Bila orang yang beriman, mesti dia ada amanah. Kalau katakan harga barang tu RM50, maka RM50 lah. Jangan dicukai pula masuk poket. Ada 3 pihak yang tunggu ni. Daripada 100 turun, dah cukai masuk RM20. Pihak kedua pula masuk lagi RM20. Pihak ketiga masuk, sudah tinggal RM40 dia yang dibeli di kedai. Yang ni kita kata, bukan takci, tak amanah. Maknanya dia tidak amanah. Apa yang dia dapat tadi. Untungnya itu dunia saja. Tapi Allah tidak mengiktiraf. Sesuailah dengan hadis Nabi. Nabi kata di akhir zaman, min aina asabal mal al-halali am harami. Di akhir zaman Nabi kata ramai orang tak pedulikan daripada mana dia mendapat mal harta dia, dan dia tidak peduli hukum halal ataupun haram. Ini sedang berlaku di dalam masyarakat kita. Jadi awas, kita orang yang semayang, kita orang yang nak mendapat redha Allah. Begitu juga peniaga-peniaga, maka mereka nak mendapat redha Allah, maka janganlah mereka tipu, dah tahu dah. Barang keperluan ni nak agih pada orang fakir miskin umpama asnaf zakat. Jadi kita lebihkan, Nabi kita sedekahkan, itu lebih baik. Nak menghindari kamu daripada berlakunya dosa dan syubhah dan seumpama dengannya. Wallahu a'lam. Baik, mana kata dalam kehidupan kita ni tak salah kita nak ambil gambar, cuma ada etika yang perlu kita patuhi. Jadi insya-Allah satu soalan lagi daripada Facebook, daripada Melur Ismail. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi, serta kru-kru TV3 dan juga TV9. Semoga dalam perlindungan Allah hendaknya. Dalam masa kita berhadapan dengan COVID-19 dan disarankan agar duduk di rumah, berbagai-bagai yang kita hadapi dalam keadaan seperti ini, apakah perlu kita menerima sumbangan yang dihulurkan oleh sesetengah pihak yang mahu menghulurkan sumbangan walaupun kita berkemampuan? Apakah hukumnya? Mohon pencerahan Ustaz biar tahu, jangan keliru. Soalan yang bagus, Ustaz. Mana kata tadi kita dah bicarakan sedikit sebanyak mengenai isu ni. Cuma kadang-kadang dia tidak meminta dan juga dia juga tidak memerlukan, tapi bantuan tu sampai. Jadi bagaimana ni Ustaz situasi begini? Baik, keadaan macam ni yang terbaiknya kita menyantuni dengan cara yang akhlak lah. Maknanya kita kata maaf, kita kata bukan maksud kita sombong, tapi kita kata saya rasa ada yang lebih memerlukan. Ada pihak ataupun orang yang lain lebih memerlukan, dalam bentuk barang-barang keperluan, beras, minyak, telur dan seumpamanya. Jadi bagilah kepada orang yang memerlukan, orang yang lebih susah, orang lebih miskin daripada saya. Itu lebih baik. Jiwa di hati dia. Ini yang kata sifat ihsan ni. Tapi kalau orang yang jenis, dia ni membujur lalu melintang sapu Da'i. Tuan-tuan sekalian, pantang ada, datang sekali balun, datang 2 kali balun. Apa sahaja. Ini yang kata membujur lalu melintang sapu. Sedangkan bukan nak makan pun, tapi sebab dia kata lah orang dah bagi sumbangan. Inilah masa pun aku nak ambil kesempatan. Nampak? Ini kata dia ambil opportunity. Keperluan dia tak ada pun, tapi dia nak. Akhirnya maknanya dia ni orang yang kita katakan orang yang kurang akhlaknya. Lebih baik kita tolak. Macam juga dia sampai pada zalim Ustaz, sebab dia mengambil hak orang lain ke sebagainya. Kalau sekiranya dia mengambil hak itu, ada orang lain sepatutnya terima tapi tak menerima, maka tadi disebut apa dia Da'i, tuan-tuan sekalian, dia menjadi orang yang zalim. Sebab orang yang layak tak dapat, dia yang tak layak dapat. Sebab itu orang macam tu juga duit zakat. Kalau kita rasa kita tak perlu bantuan zakat, aku ni bukan Islam,
kita ambil juga yang dia berdosa. Sebab dia bukan asnah, ambil duit apa dia ambil, hak itu hak orang lain. Maka ini satu hukumnya dosa-dosa besar. Dia makan daripada harta yang haram. Kan itu kalau kita rasa tak layak menerima sumbangan, kita tolak. Bukan maksud kita tak boleh beli, kita boleh beli. Benda-benda macam ni. Cuma waktu ni kita kata payah sikit nak keluar rumah dan sebagainya. Aku nak ambil ke tidak? Aku nak ambil ke tidak? Fikir-fikir balik sebab susah je nak keluar di rumah, dia pun ambil. Sedangkan kita kata patut pertimbangan yang baiklah kita buat pada waktu itu. Ya, usaha untuk kita keluar cari makanan di luar. Beli di kedai dan seumpama. Bagi pada orang yang lebih susah lagi. Sebab ramai lagi orang yang susah hari ini di luar sana. Cuma bila mana sumbangan contoh dalam bentuk nasi bungkus dan tuan-tuan sekalian pada frontliners. Walaupun kita ada gaji sebulan 5,000, gaji 3-4,000 sebulan, bagi frontliners ni diterima juga. Itu tak apa. Itu sumbangan untuk kita kata mungkin sumbangan segera bantuan makanan. Ialah nasi kita nak makan tengah hari umpamanya. Jadi kerja sibuk dan sebagainya. Tiba-tiba ada orang bagi. Boleh tak makan? Ada 300 bungkus nasi. Jadi kita makanlah. Kalau tak makan, bazir pula. Waktu itu maknanya kita tengok. Tapi tadi kalau bentuk sumbangan beras ke apa benda, gula, minyak yang orang hantar ke rumah-rumah ni, kita memang ada duit simpanan 100,000. Kita memang ada 1 juta. Kita nak terima. Tak. Kemudian orang pula yang beri sumbangan tadi pula tangkap gambar pekerja-pekerja dia, tangkap gambar dengan pagar dia yang ramai ni. Ini pagar iron apa dia? Yalah, yang cantik itulah. Kemudian tengok rumah pula 2 tingkat. Kan ketika itu bila gambar diviralkan jadi fitnah. Jadi fitnah. Baik. Sedangkan banyak lagi rumah-rumah yang sepatutnya kita beri gelandangan homeless dan seumpamanya, rumah-rumah orang yang susah, tapi kita tak sampaikan kepada mereka yang berhak. Ini kita bagi jiran kita. Jiran kita rumah 3 tingkat. Bagi gula, bagi tepung, bagi minyak. Yang ni kita kata tak ada munasabah. Sebab itu kita kena lihat yang keperluannya kepada pihak sasaran. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat suatu keuntungan di dunia dan juga di akhirat. Mudah-mudahan kita muhasabah. InsyaAllah. Jadi kita lihat mana kata kita boleh menolak dengan cara yang berhikmah untuk kita memberikan laluan kepada sahabat-sahabat kita lebih memerlukan. Jadi saudara, insyaAllah kita akan berehat seketika. Saudara terus duduk di rumah. Dakwah biar tanyalah Ustaz teruskan. #biar tahu, jangan keliru, kembali lagi selepas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, kami berlindung padamu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang berbahaya. Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam majlis ilmu Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru, detik muhasabah. Jadi penonton-penonton, kita masih lagi dengan tajuk kita kesempatan dalam kesempitan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Halim Din. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh dalam tajuk kita pada pagi ini, suka untuk saya bacakan ataupun kita boleh lihat di kaca TV satu keratan akhbar, amalan penjarakan sosial sehingga 2024. Jangan terkejut, ini adalah di Washington. Jadi bila kita lihat kereta akhbar ni, kita nak bagi tahu Washington di Amerika Syarikat, dia memberitahu sampai 2024. Makna kata kena ada penjarakan sosial. Jadi kita di Malaysia ni, poinnya adalah kita perlu duduk di rumah ataupun kita jangan ingkar arahan kerajaan. Jadi kita boleh lihat kereta akhbar di kaca TV sekarang. Itu makna kata bila kita lihat itu, kita di Malaysia ni apa yang kita perlu buat, kita nak putuskan rangkaian COVID-19 ini, duduk rumah, dengar arahan kerajaan dan stay at home, kita jaga kita, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita nak teruskan lagi perbincangan kita dengan tajuk kita kesempatan dalam kesempitan. Saya nak bacakan satu soalan daripada Facebook, daripada Laila Dila Rosa. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga sentiasa dalam rahmat ilahi. Apakah hukum bagi orang yang memberi bantuan kepada mereka yang berkemampuan tetapi tidak
kepada yang memerlukan, malah ada yang diketepikan atau pilih kasih. Mohon perkongsian ilmu Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Da'i. Soalan yang bagus. Tadi kita cerita isunya penerima. Kali ini kita cerita mengenai pemberi. Pemberi yang pilih kasih. Mungkin atas isunya tak kira isu politikal dan isu berbagai-bagai lagi Ustaz. Makna kata mereka membahagi-bahagikan pada golongan-golongan yang tertentu pilih kasih. Dan tidak memberi kepada golongan yang semampu ataupun orang kata apa yang berhak untuk menerima. Bagaimana Ustaz? Baik, kita lihat dalam hadis Nabi yang ringkas. Nabi kata at'amil ja'i', maknanya kamu berilah makan kepada orang yang lapar. Maksud hadis tu ialah orang lapar ini adalah orang-orang fakir, orang yang miskin. Kalau sekiranya sumbangan dalam bentuk keperluan makanan tu kita beri kepada orang yang tak sepatutnya, maka bersalahan dengan hadis Nabi tadi. Nabi suruh bagi pada orang yang lapar, yakni orang yang fakir miskin. Kalau sekiranya pengagihan tersebut berdasarkan kepada kronisma, umpama contoh tadi, ini saudara aku, walaupun dia tak susah tak apalah sebab dia saudara, aku pun ketua kampung umpamanya, tok penghulu. Jadi dia mengambil kesempatan ni yang ni tak boleh. Sebabkan dia ada kuasa. Sebab itu Nabi kata ini adalah perlakuan maksiat. Nabi kata apa dia? Nabi kata apa dalam sebuah hadis, Nabi kata ada 15 perkara maksiat yang dilakukan oleh umat manusia, maka musibah balak ni akan turun segera, kata Rasulullah. Idza fa'alat ummati 15 khaslatan halla bihallal balak. Yang pertama Nabi kata maksiat dia apa dia? Idza kana al-maghna maduwala. Jaga-jaga tuan-tuan. Nabi kata yang pertama, pemimpin-pemimpin yang mengagihkan hasil mahsul negeri, negara, baik daerah kampung kepada golongan-golongan yang tertentu. Nabi sebut dah dalam hadis tentang maksiat. Pemimpin tak kiralah pemimpin yang tertinggi. Pemimpin kampung pun pemimpin juga. Tok amil zakat pun pemimpin juga. Dia yang banci, dia yang cari orang-orang miskin di kampung. Tiba-tiba dipilih dia punya kroni, mak saudara dia. Sedangkan mak saudara dia ada duit. Bahkan tanah pun merlung banyak. Tapi dia agihkan tadi pada bukan hak. Ingat, ini adalah satu maksiat. Ini adalah satu maksiat. Dan yang kedua, bagi orang yang ada kuasa, bagi orang yang ada jawatan pula, bagi orang yang ada sesuatu power lah kita kata. Nabi kata yang kedua, wal amanatu maghnamah. Maksiat yang kedua, amanah dijadikan sebagai sumber keuntungan. Yang disebutkan tadilah sebelum ni. Ya, makna kata orang yang sepatut menerima tak dapat. Kemudian orang yang tak patut terima dapat. Ini masalah sekarang ni. Ini berlaku. Ya, maka ramailah orang mengadu, ramailah orang yang menunjukkan reaksi yang tidak puas hati. Ni apa punya pemimpin ni? Ini apa ketua kampung ni? Ini apa tok penghulu macam ni? Ni apa ni? Semua orang dah jadi membantah di antara satu sama lain. Sebab itu jangan bagi penyumbang-penyumbang ataupun satu badan yang bertindak mengagihkan setelah mana mereka kutip daripada dana sumbangan orang ramai, maka pastikan mereka nak agih distribution, pengagihan apa-apa yang datang ni, keperluan-keperluan asasi, maka agihlah kepada orang yang sebenar-benar yang berhak. Kalau tidak, kamu juga dikira sebagai orang yang zalim. Kamu juga dikira sebagai orang yang menindas, kamu juga menjadi orang yang kejam. Sebab orang yang patut miskin, orang yang patut menerima, tak dapat kamu tanggung esok di akhirat. Allah akan lihat. Dan sudah tentulah kita ada bicaranya nanti di mahsyar. Jadi tuan-tuan, bagi kita yang mengagihkan tadi, perlunya katakan tadi sifat benar, jujur, kemudian kena ada amanah. Jangan pula bila mana kita yang mengelolakan satu badan pertubuhan sebagai dia ni pengerusi, bila tengok bantuan ni banyak masuk, lalu diletak di rumah dia. Sepatutnya 10,000 ni dengan harga 10,000 diagihkan, tapi yang diagihkan hanya 6,000, 4,000 barang-barang diletak di rumah. Kenapa? Dia nak bagi kepada orang-orang yang tertentu. Ini sifat tidak amanah bagi satu badan NGO pertubuhan. Sebab itu Nabi kata wal amanatu maghnamah. Maknanya ada di akhir zaman ni maksiat yang dilakukan oleh pihak yang sepatutnya mereka amanah tetapi mereka tidak amanah. Makna khianat. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah suruh supaya kamu letakkan sesuatu tugas itu kepada orang yang betul-betul layak. Makna ini amanah. Makna beri amanah kepada orang yang layak. Yang tak layak jangan. Macam tu juga bagi penerima sumbangan. Maknanya kena sah. Kena sahkan betul-betul. Yang ni betul-betul layak. Tengok Allah, rumah pun boleh
umbang kalau tolak dengan tangan, dengan jari ni umpama macam tu. Susah betul. Ya, kita tengok Allah tak ada apa, pakaian pun tak ada. Ya, kemudian mengadu pula kais pagi makan pagi dan sebagainya. Tapi biasalah kesempatan orang yang nak menerima pun, berlakon pun kuat, wayang pun kuat. Dia tak susah, dia kata dia susah. Yang kita pula tidak buat inspection, tidak banci betul-betul, tidak tengok betul-betul. Yang kita main pakai bagi, dia kata tak apalah. Duit orang, kan? Duit amanah orang ni bagi. Kita kena pastikan, kita kena identify betul-betul. Kalau yang tak layak, janganlah kita bagi. Kita tahu dah, bukan orang lain geng kita. Geng WhatsApp grup kita. Allah. Kereta 4 biji di rumah. Kita kata nak bagi pun, tak apalah aku bagi orang lain dulu. Kita cari orang yang boleh run kita punya barang-barang yang banyak ni, bagi. Distribute namun kesempadan-sempadan negeri yang lain. Jangan tertumpu pada daerah kita. Tempat-tempat lain. InsyaAllah mudah-mudahan amalan kita semua diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi penyumbang pun perlu ada etika, penerima barangan pun perlu ada etika, insya-Allah. Jadi tidak adalah kesempatan yang negatif, yang buruk yang ada pada musim PKP ini. Mudah-mudahan kesempatan yang kita ambil dari tuan-tuan sekalian, kesempatan yang mendatangkan suatu mahabbah, kasih sayang dan juga khair, kebaikan yang banyak, insya-Allah. Wallahu alam. Ustaz, mana kata kita ni tak ada salah kalau kata kita nak melakukan amal kebaikan. Cumanya kita kena tahu apa benda yang kita perlu beri dan juga amanah yang perlu kita jaga. Cuma Ustaz, kita sebenarnya kita nak bicarakan lagi, cuma kita dah sampai ke penghujung. Boleh Ustaz ceritakan sedikit mengenai sedikit kesimpulan secara ringkas, Ustaz? Fadhal. Baik. Dalam tajuk yang kita bicara sepanjang pukul 6.30 sehinggalah pengakhiran ni 8.30 ni, lebih kurang 2 jam. Kita tahu bahawa tajuk ni tajuk yang perlu kita halusi dan perlu kita hayati, tuan-tuan dan penonton sekalian. Kenapa? Ada sabit halal, haram, dosa dan pahala. Kesempatan yang kita ambil biarlah kesempatan yang berlandaskan Islam, maknanya yang untuk kebaikan. Dan begitu juga bila kesempatan yang kita buat sesuatu yang bersifat batil, maka kita akan tanggung dia punya akibatnya, dosanya dan azabnya. Sebab kesempatan kita ambil ke atas orang yang dalam keadaan susah, seperti mana peniaga yang tidak jujur menyuruk barang. Kenapa? Bila mana disuruh barang satu hari nanti, maka barang nanti akan naik harga. Dia nakkan keuntungan yang banyak, sedangkan dia tidak dikira sebagai perniagaan yang nak mencari keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita pesan-pesankan pada diri kita semua, insya-Allah amalan kita mudah-mudahan kalau yang baik itu diterima oleh Allah. Kalau sekiranya sebaliknya, maka sudah tentulah ditolak dan azab bagi mereka yang membohongi, menipu, menindas, mengkejami dan menzalimi. Wallahu a'lam. Sedikit doa Ustaz sebagai yang kata memberkati majlis kita pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina as-siratal mustaqim. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma kshif 'anna al-bala wal waba wal ghala ma la yakshifuhu ghairuka. Bismillahilladzi la yadur ma'asmihi syai'un fil ard wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله ya rabbal alamin. Terima kasih saya ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz atas ilmu yang diberikan. Saya kira penonton-penonton dan juga kita semua dapat kita amalkan dan juga kita dapat sampaikan perkara yang baik daripada rancangan Tanyalah Ustaz ini. Cumanya esok jangan lupa untuk saksikan Tanyalah Ustaz dengan sahabat saya iaitu Da'i Hadari dengan Ustaz Nik Kamarudin Yuno. Dengan itu, sebelum kita berakhir dengan rancangan Tanyalah Ustaz ini, saya nak tinggalkan satu persoalan untuk kita sama-sama renung dan juga kita fikirkan. Barisan hadapan berkorban jiwa dan masa untuk keluarga demi anda di luar sana. Tetapi anda, apakah pengorbanan yang sudah anda lakukan? Tepuk dada, tanya diri kita. Hashtag biar tahu jangan keliru. Hashtag detik muhasabah. Bertemu kita lagi. Yang baik semua pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu pada diri kami sendiri. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.